Hai, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Puteri Syatira binti Ibrahim bersama-sama ahli kumpulan saya, Nurin Sorfina binti Hazrin dan juga Nur Aina Syahira binti Fauzi. Kami akan membentangkan penghasilan KIP persembahan kami. Baiklah, sebelum itu saya akan menerangkan kemahiran yang dipilih oleh grup kami, iaitu kemahiran membaca. Standard kandungan yang kami pilih ialah 2.1 asas membaca dan memahami, dan standard pembelajaran pula adalah 2.1.1 membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Bagi KIP pembelajaran ini, kami telah memilih DSKP tahun 4. Tema yang dipilih adalah tema kemasyarakatan. Tajuk yang telah dipilih adalah jiran tetangga, prihatinnya kita dan masyarakat berilmu. Objektif pembelajaran ini, murid dapat membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Hasil KIP pembelajaran 1, 2, 3 oleh kumpulan kami yang menepati kemahiran membaca. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan bergerak kepada KIP pembelajaran pertama kumpulan kami. Untuk subjek EDUPT 033 iaitu perancangan aktiviti PDP, permainan dalam kemasyarakatan ini menggunakan 4 aspek utama iaitu teori pembelajaran. Yang kedua ialah model pembelajaran, yang ketiga ialah strategi PDP dan yang keempat ialah kaedah PDP. Bagi teori pembelajaran, kami menggunakan teori pembelajaran sosial. Dan bagi model pembelajaran pula, kami menggunakan model pengajaran personal. Dan strategi PDP, kami menggunakan 2 strategi iaitu pertama, berpusatkan kepada murid dan yang kedua ialah strategi berasaskan bahan. Dan seterusnya beralih kepada kaedah PDP, kami menggunakan 3 kaedah PDP yang bersesuaian dengan permainan ini iaitu yang pertama ialah belajar sambil bermain, yang kedua ialah kaedah simulasi dan akhir sekali ialah kaedah penyelesaian masalah. Okey, baiklah, kita beralih kepada mata pelajaran BMMB 3052 iaitu tugasan penghasilan KIT pembelajaran. Bagi permainan dalam kemasyarakatan ini, kami menerapkan 3 elemen utama dalam seni dalam pendidikan iaitu seni visual, seni pergerakan dan juga seni muzik. Dan juga kami menerapkan nilai tambah dalam permainan ini. Bagi elemen seni visual, saya menerapkan kad pelbagai warna, gambar dan pelbagai simbol sebagai elemen seni visual dan juga pergerakan tangan membaling dadu bagi elemen seni pergerakan dan juga murid akan menyanyi pada kotak nyanyian lagu bagi elemen seni muzik. Permainan dalam kemasyarakatan ini menggunakan aspek mesra pengguna sebagai nilai tambah. Baiklah, ini merupakan manual penggunaan bagi permainan dalam kemasyarakatan. Okey, baiklah. Ini merupakan kit pembelajaran pertama kumpulan kami iaitu dalam kemasyarakatan. Dalam kemasyarakatan terdiri daripada dalam permainan, 5 petikan teks untuk mengunci murid-murid, 1 buah dadu dan juga 2 buah dam iaitu warna hijau dan warna biru. Jom kita main. Okay, baiklah, bagi permainan dam kemasyarakatan ini, murid akan dibagikan kepada 2 kumpulan. Yang pertama ialah dam berwarna biru iaitu murid pertama Puteri Syatira dan bagi dam yang berwarna hijau, murid kedua iaitu Aina Syahira. Okey, seterusnya permainan akan bermula. Gerakan penutup botol minuman akan mengikut angka balingan dadu yang dibaling oleh Aina dan juga Puteri. Dam kemasyarakatan ini akan terbahagi kepada 4 jenis dan 2 jenis diuji dan 2 hanya tambahan keseronokan iaitu pertama ujian bacaan petikan dan juga nyanyian lagu dan yang kedua ialah hanya keseronokan iaitu giliran pemain selepas dan mati giliran. Murid yang terkena pada kotak bacaan petikan akan memilih nombor 1 hingga 6 pada sampul surat dan membaca secara mekanisme sambil berdiri di hadapan kelas. Murid yang terkena pada kotak nyanyian lagu dan juga ahli kumpulan perlu menyanyi beramai-ramai berdasarkan lagu yang telah dipilih. Contohnya lagu Rasa Sayang dan juga Bapa Ku Pulang. Satu. Kena baca petikan.
Gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini kerjasama Ketua Kampung masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua Kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Keempat, Rasa sayang. rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nyonya jauh, rasa sayang, sayang, hey. Murid-murid akan bermain permainan dalam kemasyarakatan ini sehingga selesai. Selesai sahaja manual penggunaan kit pembelajaran pertama kami. Baiklah, yang seterusnya kit pembelajaran yang kedua, saya Putri Syatira. Baiklah, adalah permainan poket ajaib bagi subjek EDUP 3033, perancangan aktiviti PDP. Okey, bertepatan dengan 4 elemen iaitu teori pembelajaran, model pembelajaran, strategi PDP dan juga kaedah PDP. Okey, kita pergi kepada satu persatu. Yang pertama, teori pembelajaran iaitu teori pembelajaran sosial telah diterapkan dalam permainan poket ajaib ini. Yang kedua, bagi model pembelajaran pula, model pengajaran personal, dan bagi strategi PDP berpusatkan murid dan berasaskan bahan. Dan yang terakhir, kaedah PDP yang telah diterapkan dalam permainan poket ajaib ini iaitu belajar sambil bermain, simulasi dan juga inquiry. Baiklah, seterusnya bagi subjek BMMB 3052, penghasilan kit pembelajaran. Baiklah, bagi kit poket ajaib ini terdapat 4 elemen iaitu seni visual, seni pergerakan, seni muzik dan juga nilai tambah. Kita pergi pada satu persatu. Seni visual, di dalam permainan poket ajaib ini diterapkan elemen seni visual di mana mempunyai kad pelbagai warna, gambar dan juga simbol-simbol haiwan. Okey, seni pergerakan pula, murid bergerak secara aktif di dalam kelas semasa berlangsungnya proses PDP. Okey, dan seterusnya seni muzik. Penerapan elemen muzik semasa permainan berlangsung, muzik akan dimainkan ketika murid menjalankan proses pembelajaran. Dan nilai tambah bagi permainan poket ajaib ini iaitu adalah mesra pengguna. Baiklah. Berikut merupakan manual penggunaan permainan poket ajaib. Baiklah, seterusnya merupakan kit pembelajaran yang kedua kami iaitu yang diberi nama poket ajaib yang terdiri daripada setiap poket yang dilabelkan haiwan berisi sampul berwarna petikan yang murid perlu baca dan juga penyedut minuman yang dilabelkan nama-nama haiwan tersebut. Baiklah, seterusnya untuk memulakan permainan, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan hanya wakil kumpulan sahaja untuk tampil ke hadapan memainkan permainan ini. Wakil kumpulan pertama, Aina Syahira. Wakil kumpulan kedua, Nuri Safina. Mari kita baiklah, permainan akan dimulakan. Murid perlu menekan butang mula. Mula. Monyet. Rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Baiklah, wakil kumpulan yang kedua seterusnya. Mula. Harimau. Mana cikgu? Usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama, kemudian mengikat bulu-bulu di bahagian bawah rumah.
Selepas itu, rumah tersebut diusul ke lokasi tapak rumah yang baru. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Baiklah, cara pelaksanaan permainan ini diteruskan semula dan diulangi oleh kumpulan yang seterusnya sehinggalah permainan Poket Ajaib tamat. Selesai pembentangan kit permainan yang kedua. Baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan kit pembelajaran 3. Kit pembelajaran yang ketiga ialah kotak beracun. Untuk subjek EDUP 3033, perancangan aktiviti PDP terbahagi kepada 4 elemen, iaitu teori pembelajaran, model pembelajaran, strategi PDP dan kaedah PDP. Untuk teori pembelajaran, yang kami pilih ialah teori pembelajaran sosial. Untuk model pembelajaran ialah model pembelajaran personal. Untuk strategi PDP, berpusatkan murid dan berasaskan bahan. Kaedah PDP pula ialah belajar sambil bermain, simulasi dan inquiry. Kit pembelajaran yang ketiga iaitu kotak beracun untuk subjek BMMB 3052 Seni dalam Pendidikan, iaitu penghasilan kit pembelajaran terbagi kepada 4 elemen iaitu seni visual, seni pergerakan, dan seni muzik dan nilai tambah. Bagi seni visual, terdapat kad pelbagai warna, gambar. Murid perlulah melukis apabila mendapatkan arahan lukisan. Untuk seni pergerakan pula, murid dikehendaki untuk menari apabila mendapat kad arahan tarian. Untuk seni muzik pula ialah murid menyanyi apabila mendapat kad arahan nyanyian. Manakala muzik juga dimainkan sepanjang permainan berlangsung. Untuk nilai tambah pula ialah mesra pengguna. Ini merupakan manual penggunaan bagi kotak beracun. Baiklah, ini merupakan kit pembelajaran yang ketiga, iaitu kotak beracun. Kotak beracun terdiri daripada kotak, kertas arahan dan juga petikan. Permainan ini melibatkan semua murid di dalam kelas. Apabila muzik dimainkan, kotak mula diedarkan. Murid akan menyerahkan kotak tersebut kepada rakan sebelahnya. Apabila muzik dihentikan, murid yang terakhir yang memegang kotak hendaklah mengambil satu kertas arahan daripada kotak dan membaca arahan tersebut dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Murid itu dikehendaki untuk melakukan arahan di dalam kertas. Membaca petikan gunting rambut percuma dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baiklah. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di ketua di kampung. Mampulah. Baiklah. Membaca petikan rumah terbuka dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Terima kasih cikgu. Baiklah, rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bahasa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Saya pula. Membaca petikan gerobok rezeki dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Terima kasih cikgu. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid atau surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini memudahkan golongan miskin mengambil barang keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang ini termasuklah beras, tepung, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Tepuk tangan.
Muzik dimainkan semula dan permainan dihabiskan sehingga tamat. Sekian saja permainan kit pembelajaran 3 pada hari ini. Kesimpulan bagi kesemua kit pembelajaran pada hari ini ialah secara dasarnya unsur-unsur yang terkandung dalam seni dalam pendidikan dan murid dan pembelajaran perlulah diterapkan dalam proses PDP dan dalam kit pembelajaran kerana ini mendatangkan manfaat kepada guru dan murid dari pelbagai aspek. Kit ini juga dapat membantu murid dalam menguasai kemahiran membaca di samping meningkatkan kecerdasan emosi murid. Sekian daripada kami, terima kasih.